Alam semesta telah wujud untuk sekian lama sehinggakan usianya di luar pemahaman kita dan ia tidak akan wujud buat selamanya. Dan jika alam semesta berakhir, apa yang akan berlaku kemudian? Soalan ini mudah dijawab bagi umat Islam. Akan tetapi, ia menimbulkan kerumitan bagi pendukung sains. Soalan ini masih belum dijawab dan mereka tidak tahu apa akan jadi di kemudian hari. Para saintis sudah mempunyai beberapa hipotesis yang munasabah untuk kematian alam semesta. Ia boleh dijalankan di bawah beberapa senario dan sebahagian daripadanya boleh diterima ahli sains yang lain. Maka timbul teori Big Freeze dan Big Crunch. Apa yang akan berlaku jika alam semesta mulai menguncur? Adakah dentuman besar hanya berlaku sekali sahaja dan adakah ia akan berlaku sekali lagi? Hari ini, kita akan menelusuri kiamat dari sudut sains. Astrolab membawa anda bagaimana kiamat menurut perspektif sains. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, teori terawal tentang asal-usul dunia kita ialah alam semesta adalah pegut atau teori keadaan mantap alam semesta. Teori ini merujuk kepada sifat dan ciri menyeluruh alam semesta yang utama tetap tidak berubah sampai bila-bila pun. Akhirnya, jirim terus tercipta, galaksi dan gugus bintang baru terus terbentuk dan mengembang seimbang dengan kadar pengundurannya. Penyokong teori ini menegaskan bahawa alam semesta bukan sahaja tidak mempunyai permulaan dan ruang yang berakhir, tetapi ia juga tidak mempunyai permulaan dan tiada penghujung dalam masa. Mereka mengatakan ia sentiasa dan akan sentiasa berada dalam keadaan keseimbangan yang stabil. Malah orang purba pada zaman dahulu dengan mudah mengemukakan teori sedemikian kerana agak sukar untuk menyedari bahawa sesuatu yang begitu besar, megah dan tidak dapat difahami seperti alam semesta suatu ketika dahulu boleh berakhir. Walau bagaimanapun, data saintifik tidak lama lagi menunjukkan bahawa teori ini berkemungkinan besar salah. Logik mencadangkan bahawa jika sesuatu boleh berakhir, maka semuanya boleh berakhir. Malah ahli fizik selanjutnya mendapati bahawa pada tahap yang lebih mendalam, semua proses tidak dapat dipulihkan dan semuanya cenderung kepada kemusnahan. Ia dipanggil entropi dan sekali lagi kita memasuki ruangan spekulatif. Jika jelas bahawa segala-galanya cenderung kepada kemusnahan, bermakna terdapat saat penciptaan pada masa lalu. Sekitar tahun 1910 dan 1920-an, teori Big Bang telah dirumuskan dan diiktiraf secara meluas. Ia kini merupakan salah satu teori saintifik yang paling stabil dan ia membantu menjelaskan sifat dan evolusi alam semesta. Dan seperti biasa, manusia kebiasaannya akan bertanya, apakah yang wujud sebelum Big Bang atau dentuman besar ini? Proses ini telah diterangkan oleh Astrolab beberapa kali, jadi kali ini kita akan fokus bagaimana kesudahan alam semesta ini dari perspektif astronomi. Saintis memiliki beberapa idea bagaimana perkara ini akan berlaku. Anda telah mendengar berulang kali bahawa alam semesta sedang mengembang dan ia berlaku pada kadar yang semakin pantas. Ini adalah benar dan konsep ini dibangunkan sekitar 1990-an. Tenaga gelap. Kita memanggilnya tenaga gelap bukan kerana ia sebenarnya gelap, tetapi kerana kita tidak tahu apa-apa mengenainya. Tenaga yang terlindung adalah istilah yang lebih sesuai, tetapi kita tidak tahu sama ada ia tenaga sama sekali. Oleh itu, terdapat sesuatu di alam semesta kita yang menyebabkan ia mengembang. Dan lebih menakjubkan lagi bagaimana ia mengembang. Galaksi dan gugusan bintang bergerak menjauhi antara satu sama lain. Ini berlaku disebabkan ruang itu sendiri berkembang di semua tempat sekaligus. Pada mana-mana titik di alam semesta, ruang semakin besar setiap saat dan proses ini semakin pantas. Dan menariknya, semua objek besar bergerak menjauhi satu sama lain di semua tempat pada masa yang sama. Untuk memudahkan pemahaman anda, ini adalah contoh yang menggunakan belon. Jika anda melukis objek kecil di atasnya dan kemudian meniupnya, objek ini akan mula bergerak menjauhi satu sama lain. Secara keseluruhannya, pada masa yang sama, dan proses ini tidak mempunyai sebarang pusat. Jika anda membayangkan diri anda berada di mana-mana planet di alam semesta, anda akan melihat bahawa anda berada di tengah-tengah alam semesta kerana segala-galanya bergerak menjauhi kita pada kadar yang sama. Dan di mana sahaja anda berpindah dari setiap lokasi baru anda akan melihat hasil yang sama. Segala-galanya bergerak menjauhi anda dalam arah yang berbeza, seolah-olah
Anda berada di tengah-tengah proses ini. Akibat daripada proses ini membawa kepada salah satu cara di mana alam semesta akan binasa. Apa akan berlaku jika ia terus mengembang dengan menggunakan prinsip belon? Apa yang akan berlaku jika kita terus meniup belon kita? Ia akan meletup. Dan apa yang akan berlaku jika tenaga gelap terus mengembangkan alam semesta? Terdapat teori robekan besar yang mengatakan bahawa alam semesta boleh meletup. Kita tahu bahawa semakin jauh titik antara satu sama lain pada mulanya, semakin cepat ia bergerak menjauhi satu sama lain. Pada satu ketika, kelajuan ini mula melebihi kelajuan cahaya. Tiada sebarang pelanggaran hukum fizik berlaku di sini. Memandangkan bukan objek yang bergerak pada kelajuan sedemikian, bahkan ruang itu sendiri berkembang dengan begitu pantas. Jadi titik di mana satu objek bergerak menjauhi yang lain dengan ruang yang mengembang lebih cepat daripada kelajuan cahaya ialah titik fana atau titik yang tidak boleh kembali. Ia dipanggil ufuk peristiwa. Apa-apa sahaja yang melintasi halangan itu akan menyebabkan nyawa anda hilang serta-merta. Bayangkan galaksi dan gugusan yang paling jauh akan hilang dari langit. Kemudian, bintang-bintang Bima Sakti akan pudar satu demi satu dan akhirnya matahari kita akan mengambil giliran seterusnya. Pada mulanya proses ini tidak dapat dilihat, tetapi kemudian kesannya akan menjadi lebih ketara. Jika ada manusia yang hidup ketika berlakunya kiamat, beliau akan melihat matahari tiba-tiba terputus dari ikatan yang tidak kelihatan dan terbang tak semena-mena, meninggalkan bumi dalam kegelapan secara keseluruhannya. Tetapi ini hanya sebahagian dari proses yang sedang berlaku dan apa yang berlaku selepas ini akan menjadi lebih huru-hara. Ufuk peristiwa akhirnya akan cepat sampai ke bumi. Ia akan merobek dan kemudian dengan cepat, ufuk peristiwa ini akan menjadi sebesar atom. Dan pada akhirnya, semua jirim akan lenyap dalam sekelip mata. Bagi penganut agama yang percaya kiamat, contohnya Muslim, kita tahu apa akan berlaku selepas kejadian ini. Dari sudut sains, proses selepas robekan besar menjadi satu misteri. Kerana sebelum dan selepas adalah kategori masa dan tidak akan ada masa selepas robekan besar. Ini adalah penamat yang mengejutkan, akan tetapi terdapat alternatif yang sama kemungkinannya tetapi lebih optimistik. Pemerhatian hari ini menunjukkan bahawa ruang semakin berkembang dan kadar pengembangan semakin meningkat. Walau bagaimanapun, kita tidak tahu sama sekali mengenai sifat tenaga gelap. Ia mungkin mempunyai sifat yang tidak diketahui oleh kita pada masa ini yang boleh membalikkan proses pengembangan. Jadi sekali lagi, hanya kerana ruang berkembang pada kadar yang dilajukan, sekarang tidak bermakna ia sentiasa akan laju. Apa yang berlaku kepada belon jika anda berhenti melambungnya dan biarkan selama beberapa hari? Ia mulai mengempis secara beransur-ansur. Dan di sini, anehnya, semuanya boleh berlaku dengan cara yang sama. Tetapi dengan kesan khas yang sangat berbeza. Ya, ada kemungkinan alam semesta lambat laun akan berhenti mengembang dan mula memampatkan. Ini boleh berlaku jika jumlah graviti yang dihasilkan oleh semua jirim di alam semesta melebihi daya pengembangannya. Senario ini dikenali sebagai The Big Crunch. Dalam kes ini, proses di alam semesta akan berjalan sehingga saiznya dikurangkan dengan gandaan 5. Kluster galaksi akan bersatu menjadi satu superkluster yang sebenarnya akan memenuhi seluruh alam semesta, jauh menyusut pada titik itu. Oleh itu, proses seperti kelahiran dan kematian bintang dan pembentukan planet akan terus berlaku di dalam galaksi. Tetapi, ia akan sampai ke masa tertentu apabila alam semesta mengecut, ia akan menjadi lebih padat dan lebih panas. Apabila alam semesta mengecut dengan gandaan 20, isi padunya akan menjadi hanya 1% daripada isi padu semasa dan semua galaksi akan bergabung menjadi satu. Suhu latar belakang gelombang mikrokosmik akan menjadi 247 darjah Kelvin pada masa itu dan akan terus meningkat. Ini bermakna tidak akan ada cecair yang tersisa di alam semesta. Ia tidak akan dapat wujud dan ini bermakna pengakhiran kewujudan untuk kehidupan biologi seperti yang kita ketahui. Pemampatan ruang yang lebih lanjut akan menyebabkan alam semesta menjadi lebih panas. Planet akan cair, semua jirim akan renyuk menjadi awan besar plasma mendidih. Kemudian atom dan zarah subatom akan berselerak dan akhirnya alam semesta akan runtuh menjadi ketunggalan seperti yang berlaku pada kelahirannya. Adakah ini sahaja kiamat yang akan berlaku? Buat masa ini, kita hanya boleh membuat spekulasi dan membina konsep eksperimen. Dan spekulasi sedemikian telah menyebabkan ahli fizik dan kosmologi pada teori yang sangat optimistik. Ia dikenali sebagai teori lantunan besar.
Menurutnya, apabila alam semesta mencapai ketunggalan selepas Big Crunch, ia akan dilahirkan semula oleh dentuman besar yang lain. Dan kitaran itu akan berulang beberapa kali, mungkin selama-lamanya. Setakat yang kita boleh bercakap tentang keabadian tanpa ketiadaan masa dan ruang. Tidak banyak yang perlu ditambah di sini kerana kita melihat akibat sekurang-kurangnya satu Big Bang di sekeliling kita. Tiada siapa yang tahu bagaimana alam semesta baru selepas dentuman besar seterusnya. Mungkin akan wujud hukum fizik yang berbeza. Kita tidak tahu sama sekali apakah bentuk fizik di sana atau sesuatu yang di luar pemahaman kita. Semua senario yang diterangkan adalah menarik, malah ada kalanya lucu. Tetapi ada satu senario yang nampaknya lebih digemari saintis dan ia seperti biasa paling membosankan walaupun sedikit dramatik. Ia adalah kematian panas alam semesta. Asasnya, sama ada alam semesta berkembang lebih jauh ataupun tidak, dalam apa jua keadaan sekalipun, entropi berlaku di alam semesta. Segala-galanya runtuh, tenaga hilang dan semuanya berubah menjadi huru-hara. Jika senario kiamat sebelum ini dipertimbangkan, alam semesta akan hilang dan pudar secara perlahan-lahan. Jadi bagaimana perkara tersebut akan berlaku? Terdapat 4 era dalam kosmologi, masing-masing dikaitkan dengan fenomena tertentu. Kita hidup dalam apa yang dipanggil era stelliferous. Terdapat banyak gas antara bintang di bahagian alam semesta di sekeliling kita. Ia berfungsi sebagai bahan mentah untuk pembentukan bintang. Bintang baru lahir daripada gas ini dan proses ini akan berterusan sehingga semua gas antara bintang habis. Penghujung zaman ini dijangka berlaku antara 1 dan 100 trilion tahun dari sekarang. Pada masa itu, matahari dan sebahagian besar bintang lain akan kehabisan bahan api nuklear dan menjadi kerdil putih, bintang neutron atau lohong hitam. Era seterusnya dikenali sebagai era kemerosotan. Tidak akan ada lagi bintang jujukan utama. Kebanyakan jirim di alam semesta akan kekal sebagai kerdil putih dan perak, dan beberapa daripadanya akan kekal sebagai bintang neutron dan lohong hitam. Ia akan mengambil masa yang besar, kira-kira 1/2 desilion atau 10 kuasa 39 tahun untuk semua objek ini menyejuk. Kerdil putih akan beransur-ansur melepaskan haba mereka dalam bentuk sinaran dan bertukar menjadi kerdil hitam. Bagi kerdil perak, mereka juga akan menjadi sejuk. Tindak balas termonuklear yang berlaku pada bahagian dalamannya pada kadar yang perlahan akhirnya akan terhenti sepenuhnya. Pada peringkat evolusi alam semesta ini, proses utama adalah pemusnahan jirim gelap dan perebutan proton. Proton ialah zarah asas dari mana atom dibina. Ia adalah batu bata terkecil jirim tersebut. Ia dianggap sebagai salah satu zarah asas paling lama hidup. Jangka hayatnya adalah kira-kira 102 desilion atau 10 kuasa 41 tahun. Tak kala berakhirnya era ini, jirim di alam semesta akan kelihatan seperti lautan luas zarah asas yang terapung bebas dengan kehadiran bintang neutron atau lohong hitam di antaranya. Era seterusnya ialah zaman lohong hitam. Menurut beberapa teori, lohong hitam akan membentuk kelompok dan akhirnya bergabung bersama membentuk satu lohong hitam gergasi. Mengikut teori alternatif, lohong hitam akan perlahan-lahan mengeluap sebelum hilang sepenuhnya. Penjejatan lohong hitam adalah kesan kuantum yang disebabkan oleh apa yang dipanggil radiasi Hawking. Semakin kecil lohong hitam, semakin kuat penjejatannya dan akhirnya menghilangkan keseluruhan bahan dan tenaganya. Proses ini dijangka berterusan selama 10 pada kuasa 100 tahun. Bagaimanapun, hanya akan ada ruang yang tidak bernyawa lagi di alam semesta. Ruang ini akan mengandungi hanya serpihan kecil foton, elektron, positron, neutrino dan quark. Dalam jangka masa yang tidak dapat dibayangkan, serpihan kecil ini kadang-kala akan menemui satu sama lain di alam semesta yang gelap dan kosong. Pelanggaran elektron dan positron akan menyebabkan mereka musnah. Dalam keadaan sedemikian, alam semesta boleh wujud hampir selamat. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.